Alhamdulillah, Quran ini adalah satu benda yang mukjizat. Sesuatu yang disandarkan kepada Quran semuanya menjadi hebat. Iaitu Quran ini apabila diturunkan ataupun diberi kepada Jibril untuk menyampaikannya, Jibril menjadi penghulu kepada segala malaikat. Quran turun kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad menjadi penghulu kepada segala nabi dan menjadi afdalul khalq, sebaik-baik makhluk. Quran turun kepada umat Nabi Muhammad menjadi umat yang terbaik yang dikeluarkan daripada bangsa manusia. Tuan-tuan, Quran turun pada bulan Ramadan, Ramadan menjadi penghulu kepada segala bulan. Quran turun, tuan-tuan, pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar menjadi malam yang terbaik dalam 365 malam. Quran, tuan-tuan, kita pelajari. Disebut oleh Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik kamu orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ilmu yang terbaik juga ilmu Al-Quran. Dan bayangkan kalau Quran itu turun dan masuk ke dalam dada-dada dan hati-hati kita semua, pasti ia menjadi satu benda yang hebat, mukjizat. Kerana sesuatu yang bersandar dengan Al-Quran menjadi satu benda yang mulia. Hatta lidi kalau kita buat sapu sampah, dia hanya menyapu taik, menyapu sampah, taik cicak, betul. Tapi kadang-kadang lidi yang sama buat jadi penunjuk Al-Quran, tuan-tuan. Terus dia jadi mulia. Betul ke betul? Menunjukkan, tuan-tuan, mukjizat. Belum lagi cerita bab dalam, baru sandar dia dah menjadi sesuatu benda yang mulia. Jadi alhamdulillah, hari ini tajuk kita pula memang bersandar dengan direct Al-Quran, mukjizat Al-Quran. Mukjizat ni diambil daripada perkataan ajaza. Ajaza ni melemahkan. Apa yang melemahkan? Melemahkan sesuatu orang yang cuba menandinginya ataupun menghadapinya. Sebab bila anak-anak kita belajar dekat sekolah agama, sekolah kafah, dia hafal Al-Quran adalah kitab mukjizat yang kekal sehingga hari kiamat. Dimulakan dengan suratul Nas, dimulakan dengan suratul Fatihah, diakhiri dengan suratul Nas. Membacanya adalah pahala. Dihafal oleh anak-anak kita, tapi dia pun tak tahu apa makna. Dia hafal buta, tuan-tuan. Tetapi kita yang faham makna, kenalah mengetahui makna apakah dia mukjizat. Mukjizat ini kalau bahasa orang Jawa disebut miracle. Miracle, tuan-tuan. Ya, apa yang miracle, apa yang ajaib? Kalau tunjuk dekat siapa? Dekat Ahcon, dekat Mutusami, dia kata air. Dia apa buka air. Tak faham mak. Ini tulisan Arab, saya tak faham. Kalau itu buka Quran, buka itu Quran, you kata mukjizat, miracle, keluar dia punya cahaya macam buku apa? Putra Syahzad yang kat Astro dulu kan tu. Mungkin sabit lah orang kata mukjizat, miracle. Ni buka tak faham. Kan, Mutusami pun kata tak faham juga. Ini apa? Tulisan Arab. Tak ada itu cahaya-cahaya, biasa saja. Adakah kita mula menolak Al-Quran kita sebagai mukjizat? Untuk memahamkan kronologi itu, kita kena lihat bagaimana konsep mukjizat itu sendiri. Di zaman Nabi Allah Musa sebagai contoh, benda yang paling viral, paling dikagumi oleh kaum dia, benda yang menjadi sebutan, menjadi satu benda yang viral adalah ilmu sihir. Sampai siapa yang tak belajar ilmu sihir, dia anggap satu keaiban, satu kelemahan, satu kecacatan. Dan di antara ranking yang boleh menjadikan ataupun di antara ranking yang tertinggi dalam ilmu sihir, boleh menukarkan tali, tukar jadi ular. Itu antara yang tinggi lah, tuan-tuan. Tiba-tiba Nabi Musa datang dengan mukjizat yang melemahkan kaum dia, yang dikagumi oleh kaum dia, iaitu sihir. Tapi ini bukan sihir, mukjizat. Bukan sekadar tali boleh tukar jadi ular, tetapi apa? Tongkat jadi ular. Makan pula ular yang dikeluarkan oleh tukang sihir Fir'aun. Makan pula. Sampai tukang-tukang sihir Fir'aun, tuan-tuan, yang duduk di sekeliling Fir'aun,
Dia tahu paling tinggi tok guru kami ajak, tali tukar jadi ular, ni tongkat jadi ular. Ini bukan sembarangan, ini betul-betul holy Allah. Amanna bi Rabbi Musa wa Harun, kami beriman dengan Tuhan Nabi Musa dan Harun. Sujud dia tuan-tuan, sebab dia tahu jenis mukjizat ahli dia. Ini bukan sihir biasa, ini luar biasa. Ini betul lah Nabi utusan Allah, bukan orang biasa. Dia pun beriman. Sampai Fir'aun marah. Hai, hampa beriman sebelum aku benarkan kau? Masuk penjara ASA mau. Lebih kurang macam itulah tuan-tuan, bahasa Fir'aun diterjemahkan bahasa sekarang. Maka ketika itu tuan-tuan, sesuai namanya mukjizat di zaman Nabi Musa, dia bertukar kegilaan pada zaman Nabi yang lain. Sebagai contoh Nabi Isa alaihissalam. Zaman Nabi Isa tuan-tuan, orang dah tukar zaman viral, zaman kegilaan, zaman memuja yang dinamakan bukan lagi sihir tetapi ilmu perubatan. Vaksin telah ditemui, perubatan moden tuan-tuan, tradisional, akupuncture, ibaratnya begitulah tuan-tuan. Semua telah ditemui. Semua orang membicarakan. Siapa yang tak belajar ilmu perubatan, satu keaiban, satu kelemahan. Tiba-tiba Nabi Isa datang dengan mukjizat, benda yang dikagumi oleh kaum dia, iaitu perubatan. Tuan-tuan, Nabi Isa sentuh mata orang buta, celik on the spot. Kan? Dia sentuh orang sopak, baik tu kan? Tuan-tuan, Nabi Isa tuan-tuan sentuh orang mati, hidup balik, zombie kamu bisa. Habaq pula, siapa yang bunuh aku? Tu dia. Doktor pun tak boleh buat. Zaman dulu tak boleh buat, zaman law tak boleh buat tuan-tuan. Sampailah ramai yang berkata, ini bukan Nabi sembarangan. Sebab tuan-tuan, Nabi ni dia manusia biasa macam kita. Kena pula yang lahir satu kampung dengan dia, satu kampung dengan aku, kenal mak dia, kenal pak dia, tiba-tiba besar mengaku jadi Nabi. Ingat, senang tuan-tuan. Jadi nak kukuhkan lagi bahawa dia ni Nabi utusan Allah, bukan sebarangan orang, perlu dibekalkan dengan mukjizat, miracle. Bila benda yang kaum dia kagum, dia boleh atasi benda yang dikagumi oleh kaum dia, maka mereka lemah, ajaza, lemah. Ketika mana lemah, ramai juga yang beriman, tapi ramai juga yang gelegak tuan-tuan. Kerana yang jaga markah Nabi Isa yang disebut Hawariyun lebih kurang 12 orang. Yang lain semua lepak kat IKEA tuan-tuan. Dekat Giant Supermarket, Tesco, relax, tak ingat dunia tuan-tuan. Kan? Sesuailah Nabi Isa tu dinamakan mukjizat zaman tu. Zaman Nabi Muhammad SAW 1400 tahun lebih dahulu. Bertukar lagi zaman kegilaan. Zaman tu tuan-tuan bukan lagi gila ilmu sihir, bukan lagi gila ilmu perubatan, tapi orang gila ilmu sastra Arab. Zaman disebut fasahah, tentang bahasa sastra. Sampai pasak-pasak yang glamour dekat Mekah bukan pasak yang jual ayam rangka, tak laku. Yang jual bandel kena ludah aja, pui. Yang jual Milo, ayak, semua tak laku. Yang paling laku adalah pasar-pasar yang mendeklamasikan sajak-sajak dan syair-syair. Seperti nama Suk Ukaf, Suk ataupun Pasar Ukaf, Zil Majannah. Itu nama-nama yang glamour dekat Mekah, tempat orang yang penuh dengan sastrawan-sastrawan. Dia naik bersyair, orang lain semua berkerumun dengar. Cuba kritik syair dia tuan-tuan. Yang kritik tu pula naik, dia pula bersyair. Tuan-tuan, bila dia bersyair tuan-tuan, orang lain dengar, cuba kritik. Yang kritik tu pula naik pula. Dia pula bersyair. Sampai tak ada siapa yang boleh kritik, dianggap syair dia menang. Digantung di kelambu-kelambu Kaabah sebelum kedatangan Islam. Biasa syair-syair yang menang adalah syair yang memuja-muji kecantikan wanita dan lucah. Tu zaman jahiliah punya. Tu sebab tuan-tuan, kita tengok jahiliah ni jahiliah sungguh. Dah lah tawaf dalam keadaan bertelanjang, baca pula syair lucah. Kelontang-kelontang, stres kucing tengok. Memang jahiliah sungguh tuan-tuan. Tuan-tuan, inilah zaman yang disebut zaman sastra.
Kita ni tuan-tuan, depa ni zaman sastra ni tidur syair, bangun tidur bersyair, cakap biasa pun bersyair. Kita ni nak cakap hari ni nak pergi mana? Direct je kan. Orang hari tu tuan-tuan nak cakap pergi mana pun bersyair. Tepi rumah ada pokok senar, nak pergi mana? Ibaratnya lagu tu lah tuan-tuan. Dia gila syair tuan-tuan. Sampailah antara sastrawan Arab yang terkenal ketika itu adalah Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab bukan sahaja tuan-tuan terkenal dengan dia punya cengih, terkenal dengan dia punya kehebatan. Sebab Umar ni tuan-tuan badan dia sadar. Dia lebih kurang macam Hamzah. Kalau dalam riwayat sirah mengatakan bila dia naik kuda, kaki jejak tanah. Bukan kuda padi aku naik pun jejak tanah tuan-tuan. Ni kuda besar tu. Tak pakai pelana kuda, dia lompat tu. Tak pakai tali pemacu kuda. Apa ganti dia? Telinga kuda, orang cakap dulu. Nak konah kanan, tarik telinga kanan. Nak konah kiri, tarik telinga kiri. Nak pacak, tarik dua-dua. Dak wikang, tolak ke depan tuan-tuan. Kuda pun pening kepala. Idza salaka Umar hazat tariq, salaka syaitan tariqan akhar. Jika Umar lalu jalan hadapan ini, syaitan akan konah baring, telinga cecah jalan raya, tak berani lalu jalan yang Umar lalu. Punya cengih tuan-tuan, syaitan pun takut. Pasal apa? Sebab Umar dia punya cengih lagu tu pun tuan-tuan, tapi tinggi takwa dia. Sehingga buku sirah mengatakan Umar ini ada di dua belah pipinya khattul aswadain. Apa? Garisan hitam kerana kuat teriak menangis malam hari. Tuan-tuan pernah tengok orang kuat menangis tuan-tuan sampai ada garisan hitam kat pipi? Pernah? Paling kuat pun kita dengar Kasim Selamat. Itu tuan-tuan, itu pun doktor kata bahasa perubatan bukan buta sangat pun, glukoma dia panggil. Itu pun Dr. Asmadi operate clear balik tuan-tuan. Sebelum dia ambil garpu cucuk bersilang balik. Tu paling kuat tuan-tuan. Tapi kalau orang sampai dah ada garis hitam kat pipi, orang Kuala kata lu fikir sendirilah tinggi punya takwa. Kalau dia tengah qiyam mulai malam hari dapat bisikan, terdengar bisikan iblis, bisikan syaitan, gangguan gerakan hati, ayo mak, malam masih muda, bini hang pun tengah tidur, relax lah, janganlah qiyam mulai dahsyat sangat. Dia akan buat apa? Dia akan tambah rakaat solat dia. Kalau dia nak bersedekah tuan-tuan, sebagai contoh RM10, tiba-tiba terdengar bisikan syaitan, gerak hati yang tak bagus, oh mak, dulu 6% lah, 16%, lari bajet nanti. Contoh, dia akan tambahkan lagi tuan-tuan nilai sedekah dia tuan-tuan. Lagi goda, lagi taat, lagi goda, lagi taat. Tu yang tuan-tuan syaitan konah baring. Takut dia lagi taat, konah baring, tak payah ganggu. Selain daripada cengih, rupa Umar tuan-tuan sastrawan. Ramai tak tahu. Dia ada dewan-dewan syair-syair yang indah. Termasuklah khutbah-khutbah yang menjadi satu subjek pelajaran bagi orang-orang lughah dan bahasa di universiti-universiti. Ni Umar juga tuan-tuan, qila dikatakan. Qila ni maknanya riwayat yang tak berapa kuat lah, tapi dia ada lagi yang kuat juga. Dia lembek lutut dan masuk Islam kerana Quran juga. Tapi ambil yang riwayat yang tak kuat dulu tuan-tuan. Dia dengar ayat Quran tuan-tuan, sastrawan ni dia dengar, dia tahu ini sastra tinggi. Surah Taha ayat 1 hingga 5. Taha ma anzalna alaika al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ujung sama aja macam syair, tapi bukan syair. Quran mukjizat. Dahlah bunyi sedap, makna ketak lutut Umar. Bunyi sedap, makna tepat, menggerunkan, lembek lutut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru sesuai nama mukjizat. Sampai Quran cabak ahli pakar bahasa dan lughah dan sastra di zaman itu. Fa'tu bi suratin min mithlih. Picing lari tuan-tuan. Kalau ada ayat sedap lagi ni. Oh, ada apa ya? Gurau ya. Datangkanlah satu ayat Quran wahai pakar bahasa. Yang satu sahaja.
surah yang sama dengan Quran. Kalau hampa hebat, woi, sastrawan Arab Mekah dia apa? Dia pantang dicabar. Dia pun kami pantang dicabar. Depa buat juga Quran, surah Al-Fil versi jahiliah. Kita tahu tuan-tuan, surah Al-Fil cerita tentang apa? Tentera bergajah Abrahah yang menyerang Kaabah, betul? Dihancurkan sebelum dapat sampai ke Kaabah tu sendiri. Tengok-tengok depa cerita tuan-tuan, surah Al-Fil versi jahiliah cerita gajah juga. Tapi lain, bunyi macam sedap. Al-Fil wa ma adraka mal fil lahu khurtumun tawil wa lahu dhailun qasir. Bunyi il macam sedap, bunyi macam syair. Tapi bila penterjemah tuan-tuan, Allah, geli bulu ketiak aku dengar tuan-tuan. Apa maksud dia tuan-tuan? Gajah. Apa yang kamu tahu tentang gajah? Gajah mempunyai belalai yang panjang dan ekor yang kontot. Tu nenek aku pun boleh buat tuan-tuan. Bunyi sedap, makna fil. Mereka lemah dalam mendatangkan Al-Quran sehingga cabaran sampai kepada satu sahaja ayat Quran, bukan satu saja, satu huruf daripada Al-Quran, Nun. Mereka lemah dan cabaran tu qaim, terus berdiri sehingga hari kiamat. Tak ada siapa yang boleh tandingi di antara ataupun ayat-ayat Al-Quran yang merupakan mukjizat itu. Poin dia sesuai namanya mukjizat. Balik ke tahun 2018, Ahcong dengan Mutusami yang saya cerita tadi dah tak kagum pada Quran kita. Adakah kita nak lempak Quran kita? Oh, dah tak mukjizat dah. Assalamualaikum. Tuan-tuan faham tak faham saya cakap ni tuan-tuan? Faham tak? Sebab tuan-tuan tengok saya macam tak pernah tengok orang handsome. Saya pun risau juga tuan-tuan. Dia renung kita tu entah faham dah tidak. Boleh faham setakat ni tak? Bila sampai 2018 tuan-tuan, orang tak tahu apa yang mukjizat yang kekal lagi tinggal. Kita kena tanya pattern seperti mana orang terdahulu kagum. Kita kena tanya pula apa yang orang la kagum tuan-tuan. Apa yang orang la kagum tuan-tuan? Menjadi viral sebutan. Wahai kakanda sekalian, Adinda bertanya ni. Orang sekarang gila teknologi tuan-tuan. 4G, sains, 3G, 4G, sains, apa lagi? ISS, Soyuz, mikroskop, teleskop, serkop. Tuan-tuan, tak ada kat Quran ni cerita pasal sains. Tuan-tuan, rupa belana kona orang Kelantan sebut tuan-tuan. Banyak. Sekadar ni tuan-tuan tak kurang daripada 200 fakta sains yang telah terbongkar tepat mendahului masa. Turun 1400 tahun dulu tapi baru dapat tahu powernya dengan ilmu teknologi sekarang. Pada abad 19, 20 ni baru tahu. Itu yang tak kurang orang sebut lebih lagi 200. Sebahagian besarnya tuan-tuan telah terbongkar tuan-tuan dan banyak lagi yang tidak terbongkar. Terima kasih. Gurau pun buat betul-betul. Bismillah. Maka ketika itu kita kena buat dan melihat Quran ini mengikut laras bahasa orang yang gila teknologi sains pada zaman lah ni. Mari kita tengok serba sedikit tentang fakta sains. Sehingga orang sekarang Mutusami, Ahcong dan orang-orang orientalis, orang-orang barat masuk Islam dengan melihat bukti-bukti mukjizat di zaman ini. Saya mulakan dengan surah Al-Baqarah tuan-tuan. Mengenai ayat hutang. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran adalah ayat hutang. Menunjukkan tuan-tuan kita ni yalah, Allah tidak meninggalkan sesuatu benda sikit pun, melainkan dia akan terangkan dekat Al-Quran ataupun melalui kekasihnya hadis Nabi SAW. Bahkan bila benda tu detail sampai satu ayat penuh, satu muka penuh, rupanya satu ayat je cerita pasal hutang, supaya kita ni berhati-hati dengan hutang.
Ya. Disebut tuan-tuan, wastashhiduni syahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulun farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada fa illam yakuna rajulain farajulun wa imra'atan wastashhiduna syahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulain farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada an tadilla ihdahuma fatadhakkira ihdahuma al-ukhra. Dan banyak lagi ayat yang nak baca, panjang sangat tuan-tuan. Tapi maksudnya ambillah dua orang saksi lelaki ketika mana kita berhutang. Tuan-tuan, sunat bila kita berhutang, ambil dua orang saksi lelaki sebagai tanda tangan saksi. Quran kata kalau tak ada dua lelaki, ambillah satu lelaki dan dua perempuan. Maknanya apa? Kekuatan satu lelaki sama dengan dua perempuan. Ini bukan diskriminasi. Rupanya dia ada kaitan dengan sains. Mengikut ilmu neurologi moden. Neurologi ni kaji otak. Rupanya tuan-tuan, beza otak lelaki dengan perempuan ni memang ada beza. Yang pertama, otak lelaki berbanding perempuan, otak lelaki lebih besar dan lebih berat berbanding otak wanita. Itu sebab lelaki ni macho. Dia boleh jadi pemimpin. Yang kedua tuan-tuan, bila kita seorang lelaki, dia mahu mengingat memori, ingat nombor IC, ingat ayat-ayat Quran yang dia hafal, ingat nama bini-bini dia. Contoh, dia akan gunakan otak belah mana? Dia akan gunakan belah kanan. Tak, kita kan ada dua kan? Dia akan gunakan belah kanan, yang belah depan tu. Wanita belah mana? Sama, kanan, sama macam lelaki. Tetapi apabila seorang lelaki dia nak bertutur ataupun bercakap, seorang lelaki akan guna otak sebelah kiri. Wanita sama, kiri macam lelaki, tak bagi, dan kanan. Maknanya apa? Kawasan bercakap bagi wanita lebih banyak daripada lelaki. Belum lagi, tak masuk lagi. Tapi itu realitinya. Itu sebab memang betul kajian psikologi, kota bercakap bagi seorang lelaki lebih kurang 10 hingga 12 ribu sehari patah perkataan. Wanita 17 hingga 21 ribu. Itu sebab kita tengok bini kita punya cakap tuan-tuan. Tak percaya, cuba tuan-tuan balik lambat. Abang pergi mana? Mesyuarat. Dah makan belum? Sudah. Kat mana? Kedai. Kedai mana? Kedai mama. Makan apa? Makan mi. Ingat kod dah habis. Mi apa? Mi goreng mamak lah. Suami dah mula geram tuan-tuan. Ingat kat kod dah habis soalan. Dia tanya lagi, ada udang ke tak ada udang tu, mi tu bang? La ilaha illallah. Yang paling kita lelaki tak sesuai nak dengar tuan-tuan, abang makan mi tu dengan mak janda tu ya. Contoh. Tapi rupanya banyak bercakap wanita ni sesuai untuk mendidik anak. Ada kelebihan. Tetapi itu bukan poin saya. Poin saya tuan-tuan, tempat bercakap bagi seorang wanita ini telah bertindih dengan kawasan memori. Ingat tadi, kan dia kiri dan kanan. Kanan tadi dalam masa yang sama tempat memori. Maknanya apabila seorang wanita bercakap, dalam masa yang sama mengeluarkan ingatan dia dan memori dia, potensi untuk silap dia punya ingatan adalah tinggi berbanding seorang lelaki. Ini kajian ilmu neurologi terkini. Maka ketika itu Quran menyebut antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Katalah tuan-tuan, untuk memahamkan ayat tu, payah juga nak terang ni. Katalah saya berhutang dengan Haji. Haji nama apa Haji? Haji Halim. Haji Halim. Saya berhutang dengan Haji Halim RM10,000 pada 30. Ini 30 ke? Oh, 29. Mata pun tak nampak dah tua. Pada 29 hari bulan dengan Haji Halim, Ustaz Zamri berhutang. Tiba-tiba sampai waktu dan tikanya Haji Halim tuntut hutang daripada saya. Dr. Zamri Mantok pun buat tak tahu je, macam tak pernah berhutang dengan Haji Halim. Dia minta 2-3 kali, saya buat tak tahu. Lama-lama Haji Halim bengang, dia pergi mahkamah tuan-tuan. Dia saman.
Kebetulan Haji Halim dah ada saksi, seorang lelaki dan 2 orang perempuan. 2 orang lelaki pun boleh, tapi katalah kita ambil kes yang 1 lelaki dan 2 perempuan. Tuan-tuan, saksi ni dipanggil ke mahkamah. Perempuan saksi tadi naiklah court salah seorang, bagi keterangan, Tuan Magistrate, ya saya menjadi saksi yang bahawa Dr. Zamri Mantop berhutang dengan Haji Halim sebanyak 20,000 pada 1 hari bulan 2 2018. Dalam masa yang sama dia bercakap, dia keluarkan memori dia. Tersilap ke tak tersilap? Bukan 20,000, patutnya berapa ribu tadi? 10,000. Bukan 1 hari bulan. Sebenarnya berapa bulan? 29 hari bulan. Dia bercakap tu keluar memori, silap. Maka seorang perempuan lagi yang tak bercakap tadi, yang tak masuk kandang bagi keterangan, yang tak bercakap tadi, dia tolong ingatkan. Yang Quran sebut antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Jika seorang lagi yang bagi keterangan ni silap, seorang lagi yang tak bercakap tadi, dia tolong bagi tahu, hey, bukan 20,000, 10,000. Bukan 1 hari bulan, 29 hari bulan. Ya Tuan Magistrate, saya dah ingat ni kebetulan catatan pun ada. Nampak tuan-tuan? Maka ketika itu ini bukan isu diskriminasi, tetapi adalah isu ilmu, sains, neurologi yang terkini. Maka tuan-tuan, bila orientalis tuan-tuan, barat, dia melihat benda ni mendahului masa. Ni kami baru dah kaji. Awak Quran dah sebut lama. Ni menunjukkan bahawa ini bukan kalam Nabi Muhammad. Bukan ciptaan dia. Dia pun ummi. Tak boleh baca, tak boleh menulis. Ni menunjukkan bahawa ini adalah from Almighty God. Daripada Tuhan Allah yang Maha Berkuasa. Dan orientalis dan barat ni pun mula lembek lutut macam Umar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berbondong-bondong barat masuk ke dalam Islam, tuan-tuan, dengan melihat keajaiban mukjizat Al-Quran pada perspektif sains dan teknologi. Faham tak faham, tuan-tuan? Tiba-tiba kita yang IC Islam, muka Islam, pakai kopiah macam Islam, tuan-tuan, mengaku Islam, pergi masjid macam Islam, tolak hukum Quran, tuan-tuan. Barat berbondong-bondong pegang Quran, percaya dan beriman pada Quran, kita tolak Al-Quran. Allah, malu tuan-tuan. Sampai disebut oleh barat, law ni disebut post-truth, pasca kebenaran. Sebab barat ni dulu tuan-tuan, dia tolak institusi agama. Memang patutlah mereka tolak pun, sebab gereja ketika tu tuan-tuan jual surat pengampunan dosa. Dah lah jual surat pengampunan dosa, kaya pula tu tuan-tuan, bakar pula saintis. Patutlah barat bangun, dia tinggalkan gereja, dia buang agama kononnya. Sebab agama ketika tu pada perspektif dia jahat macam gereja, dia pi belajar sains. Ingatkan belajar sains tuan-tuan, orang jadi bagus. Rupanya memang baguslah. Akhirnya ramai yang berbondong-bondong masuk Islam tuan-tuan. Kena kemasukan agama yang paling mencanak dan tinggi di US dan Amerika, termasuklah di Eropah, berbanding agama-agama lain adalah agama Islam. Graf dia lain macam. Rupanya barat senjata dah makan tuan. Ingat kod lah buang agama tuan-tuan. Mereka lagi merapu. Tak, rupanya lagi kenal tuan. Bila semua dah banyak masuk Islam, faham pula Islam yang sebenar, kagum pula dengan Quran, maka mereka cipta post-truth, pasca kebenaran. Apa pasca kebenaran? Penipuan lah. Tu sebab tuan-tuan, khususnya selepas zaman Donald Trump, mereka mula masukkan ke dalam sains politik, ke dalam universiti, ke dalam pentadbiran, ke dalam ekonomi, ke dalam sosial, untuk menipu. Sebab dah tengok bila cerita kebenaran, orang lagi nampak Tuhan. Bila dia menipu, antara buku yang paling popular kat barat antara law ni adalah The Art of Lie, seni membohong. Sampai siapa yang membohong dibiayai untuk terus membuat pembohongan. Siapa yang tak bohong lah ni, kira tak maju lah. Inilah zaman dia tuan-tuan. Sampai disebut zaman
Hitam jadi putih, putih jadi hitam. Orang baik jadi jahat, jahat jadi baik. Khianat jadi amanah, amanah jadi khianat. Inilah zaman dia, post-truth. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu baru satu contoh. Mau lagi? Kita ambil contoh yang kedua daripada surah Ar-Rum. Surah apa tuan-tuan? Antara ayat-ayat awal surah Ar-Rum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ghulibatir rum fi adnal ardi wa min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'a sinin. Dan beberapa ayat awal tuan-tuan boleh balik tengok balik. Iaitu Alif lam mim. Rom akan kalah. Dan selepas Rom kalah, Rom akan menang semula. Fi bid'a sinin, dalam beberapa tahun. Bid'ah ni di antara 3 hingga 9 tahun. Sebelum tu latar belakang tuan-tuan surah Rum adalah menceritakan tuan-tuan tentang apa? Tentang kuasa dunia besar ketika zaman Nabi dulu ada 2. Satu namanya Rom yang background dia Kristian. Yang satu lagi Parsi yang background dia agama Majusi, sembah api. 2 kuasa besar dunia ni macam kita ni British dengan Amerika lah ni tuan-tuan, lebih kurang. Tuan-tuan, zaman tu adalah Rom dengan Parsi. Nabi kuasa kecil ya ketika tu. Sahabat-sahabat pun kecil lagi tuan-tuan. Ketika tu tuan-tuan, berlaku perang. Apa mauqif ataupun pendirian sahabat Nabi dan Nabi? Dia sokong. Oh, rupanya kena sokong juga noh. Menunjukkan bahawa follow up isu antara bangsa, cakna dengan suasana dunia adalah wajib. Padahal tak ada kaitan pun dengan Nabi, sebab Rom pun kapiak, Kristian. Siapa? Si Parsi pun tuan-tuan kapiak juga. Tetapi tidak memilih bererti memilih. Tu faham tak faham ni? Maksudnya tidak memilih untuk menyokong di antara salah satu bererti memilih. Maknanya kalau kita biarkan saja tanpa sebarang tunjukkan sokongan kita kepada salah satu pihak di antara keduanya, mereka akan bertambah, kalau salah satu pihak menang tu bertambah sombong dan bongkak dan rasa seolah-olah semua redha dengan orang yang menang. Maka ketika itu Nabi kena tunjukkan pendirian dengan sahabat Nabi, dia sokong Rom yang disebut sebagai irtikab akhafud dararain, mengambil yang paling kurang mudarat di antara kedua mudarat. Pasal apa Nabi pilih Rom? Sebab Rom ada bau-bau kentut dengan Islam. Rom asal usul turun agama samawi daripada langit. Cuma dia selewengkan jadi Kristian lagu itulah tuan-tuan. Tapi Parsi sembah api, dia kira tuan-tuan agama cipta sendiri, bukan turun daripada langit. Dia rasa api bermanfaat, sembah api. Rasa lembu bermanfaat, sembah lembu. Ya. Kalau nak kira ayak lagi bermanfaat. Kalau lembu tak minum ayak, lembu mati. Awak tak sembah ayak. Orang lah ni nak ceritanya kepala otak dia sendiri je tuan-tuan. Rasa api manfaat, sembah api, sembah. Tak ada langsung sangkut paut dengan agama yang asal turun daripada langit. Dan memang track record orang Rom, dia agak sedikit bersimpati dengan orang Islam berbanding yang langsung tak ada kait mengait dengan agama samawi. Maka Nabi ambil yang kurang mudarat, sokong Rom. Tengok Rom kalah tuan-tuan. Bila kalah tuan-tuan, turunlah ayat Rom akan menang tak lama lagi, dalam 3 hingga 9 tahun. Sahabat mula rasa gembira. Wih, Allah bagi berita futuristik, benda akan datang, Rom akan menang pula. Mula berteka-teki. Hang rasa berapa tahun? 3, hang 4, hang 6, hang 9. Berteka-teki tuan-tuan, sehinggalah lebih kurang 6 hingga 7 tahun selepas peperangan pertama berlaku kali kedua. Bertempur lagi kuasa besar dunia di antara Rom dengan Parsi. Ketika tu memang sungguh Rom menang kali kedua. Disebut oleh Allah, wa yauma idzin yafrahul mu'minuna binasrillah. Pada hari tersebut Rasulullah dan orang mukmin bergembira dengan pertolongan Allah. Itu sebab tuan-tuan, ada kalanya mungkin nanti suatu ketika nanti, tak tahulah kat dunia ke kat Malaysia ke, kita terpaksa memilih yang kurang mudarat di antara mudarat yang ada. Maka ketika itu tuan-tuan, ada kalanya yang kurang mudarat inilah yang boleh membantu ada kalanya Islam itu sendiri.
So gambaran ini pernah berlaku di zaman Nabi. So jangan kalut sangat. Memang kita tak nak A, tak nak B, dua-dua mudarat. Tapi ada kalanya terpaksa memilih yang kurang mudarat di antara mudarat yang ada. Tuan-tuan faham, tak faham sudah. Maka ketika itu tuan-tuan, sahabat Nabi gembira dengan pertolongan Allah. Walaupun itu kapiak yang menang. Tapi kurang mudarat. Poin saya bukan tu. Ustaz, mana yang sains teknologinya? Ini baru backgroundnya tuan-tuan. Disebut berlaku perang di antara Rom dengan Parsi itu fi adnal ard, di bumi yang paling bawah. Itu terjemahan klasik yang lama. Fi adnal ard, buka tafsir-tafsir yang lama, dia kata di tempat yang jauh, di tempat yang tertentu, di tempat yang jauh. Itulah tuan-tuan, sebab sekadar ilmu orang lama dia boleh pi sampai situ ya. Tapi sebenarnya tuan-tuan ada sedikit jenayah dari sudut akademik. Sebab adna dalam bahasa Arab membawa maksud tempat yang paling bawah. Adna ni pecahan dia, adna dunia. Dunia ni rendah. Itu sebab dunia ni rendah, hina. Kan? Adna ni paling bawah. Tuan-tuan, dekat bumi ni, manakah tempat yang paling rendah dan paling bawah sekali kat muka bumi? 3 saat dia sekarang. Mana kita nak tahu tuan-tuan? Kena ada teknologi moden. Teknologi moden yang boleh scan seluruh dunia tempat yang paling rendah. Apa lagi? Satelit lah. Satelit. Oh, nampak tempat paling rendah. Satelit baru zaman berapa? Abad ke berapa tuan-tuan? Zaman moden, zaman sains, zaman teknologi. Bila scan tengok-tengok tempat paling rendah kat permukaan bumi adalah 950 meter di bawah aras laut. Aras laut kosong, dia 950 meter, hampir 1 kilometer. Di bawah aras laut tapi bukan air, dataran. Iaitu terletaknya di berhampiran dengan kawasan laut mati. Tu. Tuan-tuan, bila direlatekan pula, dikaitkan pula dengan apa? Dengan sejarah, rupanya betul. Pernah kawasan area laut mati tu yang paling rendah kat dunia tu berlaku pertempuran di antara dua kuasa besar dunia, iaitu Rom dan Parsi. Maka orang barat sekali lagi pening kepala. Macam mana Nabi Muhammad tahu tempat paling rendah ni kat laut mati? Mereka tak ada satelit ni. Ni kita baru tahu je. Sekali lagi mereka lembek lutut macam Umar bin Al-Khattab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berbondong-bondong masuk Islam melihat kebenaran Al-Quran. Kita pula tuan-tuan, Quran tak sesuai. Kan? Tak sesuai digunakan zaman moden ni. Kita nak undang-undang yang lebih moden. Ini zaman barbarian, zaman ketinggalan zaman. Terperangkap pada kurun ke-6 dengan Quran. Tuan-tuan. Tuan-tuan, kita jangan lambat tuan-tuan. Jangan lambat. Nabi kata akhir zaman manusia dah kecewa dah tuan-tuan. Dia tengok haluan kanan pun tak boleh pakai, haluan kiri pun tak boleh pakai, merapu. Yang kanan kan, yang haluan kanan disebut sekular kapitalis, cash is king. Yang haluan kiri juga sekular liberalis, sosialis tuan-tuan. Semua tak boleh pakai tuan-tuan. Manusia dah kecewa, tak tahu nak ikut mana tuan-tuan. Akhirnya Nabi kata manusia akan kembali kepada minhajun nubuwah, jalan kenabian. Jadi tuan-tuan jangan ambil contoh teladan yang mana tempat lain lagi yang pelik, ambil terus ikut cara Nabi, ikut cara Quran. Jangan lambat. Ini sibuk nak cari contoh dunia barat lah, Singapura lah, Amerika. Apa yang hebat Amerika sangat kita kagum. Hutang paling tinggi kat dunia Amerika. UK nombor 2 tapi sekarang dah jadi nombor 3, nombor 4 macam tu. Apa yang canggihnya tuan-tuan? 20 tahun lepas Dr. Yusuf Al-Qaradawi kata Amerika ni 2/3 20 tahun lepas anak tidak sah taraf. Apa yang canggihnya? Kalau tuan-tuan ambil tiket flight pergi New York City sekarang tuan-tuan, agak-agak berapa per 3 tuan-tuan rakyat Amerika tuan-tuan anak tidak sah taraf? 3 saat dia hilang.
Apa yang canggih? Mereka gagal untuk mengawal anak haram. Sehingga mereka dah tak percaya kepada anak sendiri sebab anak haram. Mereka terpaksa baru-baru ni viral keluar mewariskan harta kepada anjing peliharaan. Lebih dia percaya berbanding manusia. Inikah yang tuan-tuan kata canggih? Mereka tak boleh kawal zina, tuan-tuan. Yang paling power pun dia kata, inilah kehidupan kami. Nak buat lagu mana, kehidupan dah sosial. Tapi kalau dia rasa tak nak zina, tak nak AIDS pun, berhubunglah menggunakan kondom. Sekian dia maklumkan. Itukah yang kata canggih sangat, tuan-tuan? Bunuh diri paling tinggi kat dunia, Jepun. Kedua, Korea. Ketiga, negara-negara Eropah yang saling bertukar-tukar ranking. Tukah yang kata canggih sangat. Arak tu dia. Saya baru balik UK, tuan-tuan. Tu sesemua tak habis lagi ni. Jumpa pelajar-pelajar kita kat sana. Dia orang kata, Ustaz, mereka ni Ustaz Barat, orang Eropah, nampak macam tamadun. Siang hari pakai kot tu dia, tai besar sejadah. Nampak macam hebat sangat. Malam hari hilang tamadun, Ustaz. Apa maksud? Kita tanya. Ustaz, mereka ni tai arak, Ustaz. Tai arak lagu mana, tuan-tuan? Gila arak, tuan-tuan. Yang tadi pagi tadi handsome, nampak macam bertamadun sangat, tuan-tuan. Malam, tuan-tuan, muntah, merata, pecah cermin kereta, tuan-tuan. Rogol anak darah orang, kencing merata, tuan-tuan. Sampai cleaner jenuh nak selesaikan arak, tuan-tuan. Paling kuat Amerika boleh kata apa? Barat boleh kata apa? Janganlah memandu ketika mana mabuk. Apa barang, tuan-tuan? Ini ke kata yang canggih sangat, moden sangat, yang kita tergila-gila nak ikut? Ikut ni Quran, Minhajun Nubuwah. Tak marah, semangat je. Saya kecewa dengan orang tolak Quran, dengan tak percaya dengan Allah, dengan kita punya sumber yang sangat kuat ini, tuan-tuan. Baik. Maka ketika itu manusia dan barat berbondong-bondong untuk masuk ke dalam Islam. Melihat kekaguman dia kepada Al-Quran itu sendiri, tetapi manusia itu sendiri lari. Yang bergelar Islam, na'udzubillahi min zalik. Bahkan mengelirukan pula, dia mengaku Islam, nama Islam, kan muka Islam, IC pun Islam, tuan-tuan. Tiba-tiba orang yang paling benci kononnya dengan Islam, tapi mengaku Islam. Orang macam ni saya teringat, tuan-tuan, satu cerita hadis Nabi, tuan-tuan. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Ar-Rajal bin Unfuah. Pernah dengar nama ni, tuan-tuan? Ar-Rajal bin Unfuah ni satu ketika di zaman Nabi, Nabi pernah bersabda, ada satu kelompok kecil sahabat-sahabat tengah berkumpul dengan Nabi. Dia kata, nanti ada di kalangan hampa sekalian yang di akhir zaman, nanti ada di kalangan hampa sekian yang pada hari kiamat nanti dia masuk neraka dan gigi geraham dia sebesar gunung Uhud. Tu dia. Nabi tak tunjuk siapa, tapi dia kata ada di kalangan hampa nanti. Tuan-tuan, gigi kita pun kalau pecah, tuan-tuan, kita rasa sakit dah, tuan-tuan. Kan gusi ke bengkak. Ini, tuan-tuan, gigi geraham sampai besar gunung Uhud. Tu dia. Boleh fikir sendiri sakitnya macam mana. Dah lah kat neraka, besar pula tu gunung Uhud. Hancur muka, tuan-tuan. Ketika tu sahabat-sahabat semua suspend. Ya Allah, janganlah aku yang masuk dalam benda tu. Masa pun terus berlalu, Rasulullah pun dah wafat, sehingga di zaman Umar semua sahabat-sahabat kebanyakannya dah mati. Dalam majlis yang tu tinggal 2 orang dia, tuan-tuan, yang tak mati lagi yang dalam majlis tu hari tu. Seorang Abu Hurairah, seorang lagi Ar-Rajal bin Unfuah. Sudah masing-masing cuak. Ya Allah, janganlah aku termasuk daripada hadis Nabi yang Nabi habaq dulu tu. Masing-masing berdoa. Ar-Rajal ni pun orang bagus, tuan-tuan. Siapa dia? Al-Hafiz, periwayat hadis, dekat dengan Nabi. Bagus. Tuan-tuan, satu ketika di zaman Umar terkenal dengan zaman apa? Nabi palsu. Siapa Nabi zaman tu? Nabi palsu, Musailamah Al-Kazzab. Tuan-tuan, ketika itu dakwah. Kita tahu bahawa dakwah ni dengan Yahudi, dengan Fir'aun sekalipun yang jahat tidak gugur, walaupun mereka paling jahat sekali, tidak gugur.
Ketika itu tuan-tuan, Ar-Rajal offer, wahai Abu Bakar, benarkan aku berjumpa Musailamah Al-Kadzab, boleh dakwah kat dia supaya dia tak sesat. Ni Nabi palsu merapu akhir zaman ni. Tuan-tuan, benda baik Abu Bakar lepas lah. Tuan-tuan, bila lepas tuan-tuan jumpa Musailamah Al-Kadzab, Musailamah Al-Kadzab bagi contoh, bagi argument, bagi satu hujah yang macam masuk akal. Si Ar-Rajal dah mula terfikir, ya tak ya juga no. Dan nampak macam tak berapa kukuh, goyang. Si Musailamah Al-Kadzab, Nabi palsu, offer pula tawaran, jawatan dan kewangan yang banyak. Ketak tuan-tuan Ar-Rajal sampai dia bertukar camp, lompat parti. Yalah, daripada parti Muhammad kepada parti Musailamah Al-Kadzab lah maksudnya tu tuan-tuan, nak mudah faham. Bila dia lompat tuan-tuan, Masya Allah, Abu Hurairah betul-betul, Allah, ya Allah, syukur bukan aku yang termasuk daripada golongan tu. Maka jelaslah yang dimaksudkan oleh Nabi itu adalah Ar-Rajal bin Anfah. Satu sudut Abu Hurairah rasa bersyukur, satu sudut lagi sedih kawan dia jadi lagu tu. Tuan-tuan, sebelum ni nak ikut Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab tuan-tuan, orang tak berapa nak ikut sebab nampak macam merapu. Tapi selepas kemasukan Ar-Rajal bin Anfuah kepada camp dan parti Musailamah Al-Kadzab, orang lagi masuk ke dalam Nabi palsu ni lagi ramai. Sampai sahabat kata, sesungguhnya fitnah yang dibawa oleh Ar-Rajal bin Anfuah lebih besar daripada Musailamah Al-Kadzab itu sendiri. Sebab orang rasa lebih terpedaya. Ni sahabat Nabi Al-Hafiz. Ada tak orang macam tu zaman now tuan-tuan? Assalamualaikum. Tak berani jawab nampak? Ni kita risau tuan-tuan. Oleh sebab itu tuan-tuan, kembalilah kepada Al-Quran. Belum lagi dia punya tasyri'. Allahu Akbar. Mukjizat dari sudut syariah pun banyak. Saya nak kurai semua, mungkin tak dan lah tuan-tuan. Bismillah. Dari sudut pensyariatan pun luar biasa tuan-tuan. Kita ambil contoh. Biasa pada bulan Ramadan, kita biasa dengar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Biasa dengar kan? Tuan-tuan, rupanya ayat yang uslub lebih kurang sama ada juga. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Wahai orang yang beriman, difardukan ke atas kamu al-qital, jihad, yang dia adalah merupakan benda yang dibenci oleh hawa nafsu kamu yang sukakan kerehatan. Tetapi Allah suka benda itu. Jiwa kamu yang tak suka, tapi Allah suka. Wa huwa kurhul lakum. Beza dengan karhun. Karhun benci, kurhun benci juga, tapi benci tapi yang Allah suka. Ataupun mukjizat juga tuan-tuan. Wa huwa kurhul lakum. Kemudian dalam ayat yang sama tuan-tuan, uslub yang lebih kurang sama, guna juga kutiba. Kutiba alaikumul qisas fil qatla, al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal untha bil untha. Kutiba juga. Satu kutiba alaikumus siyam, lepas tu kutiba alaikumul qital, kutiba alaikumul, satu lagi apa? Al-qisas fil qatla. Kutiba. Apa maksud kutiba tuan-tuan? Kutiba ni mengikut tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, tafsir Al-Qurtubi. Kutiba bermakna furida, difardukan ataupun diwajibkan. Bahkan ulama setengah menyebut dalam kitab Tahrir dan Tanwir, kutiba ni bila disebut Allah sebut dituliskan. Macam kita lah tuan-tuan. Kalau benda tak penting kita tak catat, betul? Tapi kalau benda penting, ada agreement, ada tulis, maknanya benda tu penting ke tak penting tuan-tuan? Sangat penting. Maka wajibnya puasa Ramadan macam tu juga wajibnya jihad. Wajibnya tuan-tuan puasa Ramadan macam tu juga wajibnya qisas. Maka bila kita melihat cantiknya tuan-tuan Allah meletakkan hukum qisas, pensyariatan dari sudut mukjizat dia,
Sangat luar biasa tuan-tuan. Kisos ni bunuh balas. Dia ada 3 dalam pensyariatan ni. Dalam pensyariatan jenayah Islam ada 3. Hudud, kisos, ta'zir. Selain daripada hudud dan kisos dinamakan ta'zir. Hudud ada 6, kisos bunuh balas, ta'zir selain daripada 2 ni. Baik. Kita fokus pada kisos. Tuan-tuan, apabila seorang ini tuan-tuan bunuh, mesti dibalas bunuh. Tapi bunuh ni ada kategori, ada bunuh sengaja, ada bunuh tak sengaja. Baru-baru ni ada seorang ustaz dia buat kajian. Dia buat kajian kepada 70 orang. Melayu, Cina dan India. Dia bagi soalan ni secara rawak untuk melihat respon kepada jawapan-jawapan ataupun soalan-soalan yang dikemukakan. Dia tak bagi tahu kat dalam soalan tu ini hukum apa. Dia tak sebut. Dia namakan sebagai satu nama yang orang tak perasan. Sebenarnya dia nak buat kajian tentang hukum kisos. Tuan-tuan, dia bagi kepada soalan, dia bagi perumpamaan supaya mudah. Dia kata, katalah tuan-tuan kat dalam soalan tu, ada seorang anak selepas SPM. Anak tu dapat 12A. Dah dapat 12A tuan-tuan. Masya Allah. Muka pula cantik. Bukan setakat cantik, menarik, tertarik. Kau memang debong. Maknanya cantik sungguh lah tuan-tuan. Kalau lelaki tu handsome tuan-tuan. Tuan-tuan, tiba-tiba dah dapat 12A. Muka pula handsome, cantik tuan-tuan. Tiba-tiba dilanggak oleh mak rempit tuan-tuan. Kita bela dia 17 tahun. Mak rempit langgak dia 17 saat menggelepak, mati di tempat kejadian. Tuan-tuan sedih ke tak sedih tuan-tuan? Assalamualaikum. Aku tanya ni tuan-tuan. Tuan-tuan sedih ke tak sedih? Betul. Ramai yang tanda sedih. Tanda dia ada soalan objektif tuan-tuan. Ramai yang tanda sedih. Apakah peruntukan undang-undang yang ada? Tuan-tuan, kalau undang-undang konvensional yang ada, kalau kita marah tuan-tuan tak boleh bunuh terus mak rempit tu. Pergi kat mahkamah, report polis tuan-tuan, buat kes, katalah sabit kesalahan. Memang mak rempit ni salah. Apa yang hukuman yang dikenakan pada hukuman konvensional? Dia akan dipenjarakan tuan-tuan. Betul? Dengan beberapa tahun penjara lah tuan-tuan. Tuan-tuan rasa puas hati ke tak puas hati tuan-tuan? Kita bela 17 tahun dapat 20A, cantik pula tu. Tiba-tiba mak rempit gemuk-gemuk makan ikan kembung dekat dalam penjara. Bezanya duduk kat tirai besi, dia boleh senyum pula pada kita. Peace. Tuan-tuan puas hati ke tak puas hati? Memang betul tuan-tuan. Saya lebih kurang dalam 3-4 tahun lepas saya masuk penjara Sungai Buloh. Bukan banduan, ceramah. Ada muka banduan ke aku tuan-tuan? Masa saya ceramah tu tuan-tuan, lepas tu warden penjara duduk dekat saya, dia kata, betul Ustaz Habak tadi. Memang peruntukan makanan kat penjara ni setiap tahun naik. Dia orang ni makan sedap Ustaz. Antara SOP-nya, ikan kami ni tak boleh ada tulang. Sebab kalau ada tulang boleh mengancam keselamatan warden penjara. Tu dia tuan-tuan. Mak rempit langgak anak kita tuan-tuan sampai mati tuan-tuan. Dia gemuk-gemuk makan ikan tak ada tulang tuan-tuan. Gembira, bajet sentiasa naik makan tiap tahun. Tuan-tuan redha? Ramai juga yang tanda kat kertas, tak redha, tak suka. Sama macam tuan-tuan, betul? Termasuklah Cina, India semua tu tanda. Tuan-tuan, tapi apa pilihan yang ada? Itulah pilihan yang ada. Kalau rasa tuan-tuan tak puas hati hukum konvensional yang ada, pi pula mahkamah buat petition. Fight pula lagi. Katalah menang. Menang, apa yang mak rempit tu kena buat? Dah masuk penjara tadi. Dia kena bayar denda. Tambah sikit. Tuan-tuan, soalan, katalah denda tu certain amount. Duit tu bagi pada siapa? Bagilah pada penguatkuasa. Penguatkuasa bagi pada kerajaan. Bahasa mudahnya, duit tu bagi kerajaan. Kotlah kita naik fight mahkamah 2-3 tahun naik penjara, tak tahu bila selesai tuan-tuan. Kotlah duit tu dapat pada kita pempasan. Puas hati juga no. Tengok-tengok orang lain yang sabu. Tuan-tuan puas hati ke tak puas hati? Tak puas hati? Sama macam orang tu, tak puas hati.
Tapi apa pilihannya ada? Itulah pilihannya ada. Tetapi kalau hukuman X ini, tak sebut hukuman kisos. Ustaz ni pandai. Hukuman X ni ada 3 pilihan, dia kata. Option pertama, kita boleh bunuh balas balik mak rempit tadi dengan kebenaran hakim. Maklumlah orang Melayu kan suka berdendam 7 keturunan. Itu sebab ada cerita Langkawi, tuan-tuan. Dia sumpah sampai 7 keturunan. Padan jarak, padan tegukuk. Lah, Langkawi bukan padan jarak, padan tegukuk, padan arak, padan belacok. Orang Kedah kata, bukan saya sebut je lah, tuan-tuan. Kan? Tak tahulah betul tak betul. Tuan-tuan ini rahmati Allah. Tapi Allah dan Islam bagi satu jalan untuk hang puas hati, hang boleh bunuh balas mak rempit tadi dengan kebenaran hakim. Jangan buat-buat sendiri, tuan-tuan. Hakim kata okey, bunuh. Barulah tuan-tuan puas hati. Puas hati betul, tuan-tuan? Puas. Baru berbaloi, tuan-tuan. Anak kita mati, dia apa mati. Tapi kalau rasa nampak muka sadin, dia mak rempit tu kesian je, muka toya je, tuan-tuan, kita rasa macam tak tergamak. Tak apa, ada option kedua. Dia kena bayar pampasan. Apa pampasan dia? Kalau membunuh secara sengaja, memang guna senjata, pisau, machine gun, M16. Tapi kalau menggunakan alat yang tidak membunuh, seperti mana motor, motor bukan alat membunuh, motor alat untuk membeli kangkung. Betul? Untuk pergi pasar, untuk pergi jalan-jalan. Betul ke? Maknanya itu bukan asal untuk membunuh, tapi dia membunuh tu tak sengaja. Bila hukum membunuh tak sengaja dalam hukum kisos, dia boleh kena bayar pampasan 100 ekor unta ataupun nilainya. Mengikut mazhab Hanafi, nilai. Kalau seekor unta, tuan-tuan, RM5,000. 100 ekor unta berapa, tuan-tuan? Assalamualaikum. Sebut matematik fail tu, tuan-tuan. Kalau seekor unta RM5,000, 100 ekor berapa, tuan-tuan? RM500,000 dalam golongan setengah juta. Dan duit tu dia bagi pada siapa? Bukan kerajaan, bagi kepada keluarga mangsa, iaitu kita yang anak kita dilanggar oleh mak rempit. Masyuk. Setengah juta, tuan-tuan. Betul, setengah juta tak ganti dengan anak kita yang mati. Tapi daripada mati buta je, tuan-tuan, mak rempit seronok kat penjara, gemuk-gemuk makan ikan tak ada tular, lebih baik mati dapat pampasan. Betul ke betul? Ramai juga yang kata betul, setuju, bagus. Option kedua. Tapi kalau tengok mak rempit ni, tengok keluarga dia sendiri macam papa kedana je, tuan-tuan, tak mampu bayar, tuan-tuan, muka toya, tuan-tuan. Ada option ketiga, iaitu maafkan terus. Yang itu lebih bagus kalau mampu. Adakah anda setuju? Ramai juga kata not bad, okey, bagus. Tuan-tuan, bila dikumpulkan lebih kurang, tuan-tuan, analogi macam tu, daripada persoalan-persoalan yang timbul, 69 orang menjawab menyokong hukum X tadi yang namanya kisos. 69, Melayu, Cina dan India. Ini kajian betul ni, tuan-tuan. Seorang dia yang sokong konvensional tadi, tuan-tuan. Pilihan yang pertama tadi. Disebabkan dia ni bagi setengah tu dia tabung online, ada yang guna email. Dia tak kuasalah nak telefon seorang-seorang. Yang dah bagi jawapan yang hukum X pilihan kedua ni, dia kata okey lah. Dia bagi email je, terima kasih dia ucapkan kepada tuan-tuan yang bagi kerjasama. Saya nak habaq mai yang bahawa hukum X tu adalah hukum kisos. Yang ada dalam Islam. Tahniah diucapkan kepada tuan-tuan yang telah memilih hukum X. Itulah kisos yang berada dalam hukum Islam yang sangat adil, yang memuaskan hati manusia semuanya. Tapi seorang tadi, tuan-tuan, takkan nak email juga. Yang seorang je pelik kan, ada 69 jawapan X yang kedua. Tapi yang seorang tu dipilih yang nombor 1 konvensional. Ini tak main email pula, telefon. Sebab data dia dah, dia pun telefon. Rupanya pakcik tua saluran 1. Dia pun telefon, Assalamualaikum pakcik, terima kasihlah kena jawab saya punya soalan yang bagi hari tu. Cuma saya nak habaq pada pakcik, daripada 70 orang ni, semua jawab jawapan yang B ni, X, yang namanya hukum kisos. Tapi pakcik seorang je yang pilih pilihan nombor 1 ni, hukum konvensional. Jadi saya nak tanya pakcik, awak pakcik pilih nombor 1? Dia pun jawab, Ustaz,
Saya ni daripada kecil diajak supaya sentiasa dapat tempat pertama dan nombor 1. Jadi saya dapat tu, saya pangkah terus semua nombor 1. Rupanya kira reject lah, undi tak boleh pakai punya, tuan-tuan. Tuan-tuan, maknanya kalau benda tu dilaksanakan kat Malaysia, tuan-tuan, tuan-tuan rasa China dengan India setuju tak, tuan-tuan? Berdasarkan kajian tadi, setuju tak? Mereka lah orang pertama patut setuju. Sebab apa? Sebab mak rempit tak ada yang China dengan India, ada lah juga sikit yang banyaknya Melayu kita. Kalau anak mereka orang Cina kena langgak, tuan-tuan, dengan anak orang Melayu Islam, tuan-tuan, mereka boleh dapat 2. Pertama, mereka boleh ikut hukum Islam. Yang kedua, tak nak ikut pun tak apa. Tapi tuan-tuan rasa dia nak ikut ke tak nak ikut, tuan-tuan? Dia nak ikut sebab dia boleh dapat pampasan 500 juta. Boleh set up bisnes baru. Masyur. Betul ya, tuan-tuan? Maka ketika itu mukjizat daripada Quran, rupanya orang tak nampak. Oh, wajib puasa, wajib juga hukum qital, dan wajib juga hukum qisas. Dan qisas ni menyelesaikan masalah orang supaya tidak lagi mati sia-sia dan menghidupkan manusia. Apa maksud menghidupkan? Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Apa maksud hidup? Orang dah takut untuk bunuh orang sesuka hati. Lah, masalah bunuh orang mudah ke tak mudah, tuan-tuan? Tak pasal-pasal arwah hadib, tuan-tuan. Al-Fatihah. Oh, siapa yang nak bela, tuan-tuan? Arwah Yaram Mak Adib kata, saya nak jumpa sangat pembunuh anak saya. Tuan-tuan rasa dia dapat pembelaan kalau tak ikut kisos dengan sewajarnya? Orang makin nampak, tuan-tuan, Islam adalah agama yang sangat relevan, mukjizat, yang kekal sehingga hari akhirat.